Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Jadi di video kali ini kita akan tengok berkenaan dengan topik yang keempat, iaitu topik jadual berkala unsur. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya the periodic tables of elements. So secara overview, apa yang kita akan tengok di dalam tajuk ini ialah yang pertama berkenaan dengan development, pembangunan. Macam mana periodic tables yang kita guna sekarang ini muncul, boleh wujud dalam keadaan yang sekarang ini. Itu yang pertamalah, the development. So kita akan tengok ada enam saintis yang dia akan kita akan tengok satu persatu. Saintis yang ini dia jumpa apa, yang ini dia jumpa apa, yang ini dia buat macam mana, macam tu. Yang kedua, kita akan tengok macam mana elemen-elemen yang ada ni dia susun dalam tabel. Apakah prinsip basic principle yang dia gunakan untuk susun elemen-elemen yang ini. Kenapa sodium kena duduk dekat sini, kenapa magnesium kena duduk dekat sini, kenapa iron kena duduk dekat tengah, tak boleh duduk dekat tepi, dan sebagainya. Kita akan tengok yang itu. Kemudian kita akan tengok sifat-sifat, chemical properties, physical properties untuk 3 kumpulan, iaitu kumpulan 1 group 1, kumpulan 17 group 17 dan juga kumpulan 18. Kita akan tengok setiap ketiga-tiga kumpulan ni kita akan tengok dia punya sifat fizikal dia macam mana, chemical properties dia macam mana untuk elemen yang ada dalam kumpulan tersebut. Lepas tu kita akan tengok transition element, elemen di bahagian tengah. Kalau kita tengok periodic table, dia ada bahagian kiri, bahagian tengah, bahagian kanan dan juga bahagian bawah. So kita akan tengok elemen di bahagian tengah. Elemen-elemen di bahagian tengah itu kita panggil sebagai transition. Transition element. Elemen-elemen peralihan pun sama, kita akan tengok dia punya sifat dia macam mana, chemical properties, physical properties, semua. So itulah overview berkenaan dengan topik yang ini. So topik ini dia tidak ada pengiraan. Tak ada kira-kira calculation, tak ada. You tak akan guna calculator dalam topik ini. Tetapi topik ini banyak konsep dan juga teori yang kita kena tahu dan kena faham. Bila dah tahu dan faham, kena ingat. So 3 benda ni lah. Right. InsyaAllah senang topik ni. Kita pergi slow-slow, one by one. Yang pertama kita tengok development of periodic tables of elements. So macam mana periodic tables yang kita guna sekarang ni dibangunkan oleh saintis-saintis yang terdahulu. Saintis yang pertama, nama dia ialah Antoine Lavoisier. Nama dia memang sedap, orangnya pun handsome. Antoine Lavoisier, dia membuat 4 kumpulan untuk semua elemen yang ada ketika itu. Ketika itu elemen dia tak banyak seperti inilah. Seperti sekarang ni banyak, beratus-ratus. Waktu itu mungkin berpuluh-puluh sahaja. Sebab waktu tu banyak lagi elemen-elemen yang masih belum dijumpai. Sebab waktu tu tengok, tahun 1743, awak tak lahir lagi, cikgu pun tak lahir lagi. Tak tahu lagi dia buat apa waktu tu. So waktu itu dia membuat 4 kumpulan. So apa kumpulan tersebut? So kumpulan tersebut dia bagi nama this one kumpulan gas, non-metals, kumpulan metals dan juga kumpulan metal oxide. So semua elemen ni dia himpunkan, dia masukkan ke dalam 4 kumpulan ni. So macam mana elemen-elemen ni nak masuk, apa dia punya kriteria dia? Dia akan tengok sifat chemical properties. Contoh elemen A dengan elemen B, dia ada sifat yang sama, sifat chemical properties yang sama, dan kedua-dua elemen A ialah gas. So duduklah dalam kumpulan yang gas. Contoh lagi elemen C dengan elemen D. Elemen C, elemen D, dia ada sifat kimia yang sama, similar chemical properties, dan dia ialah kumpulan logam. Dia dua-dua ni logam. So duduk dalam kumpulan
metals. Okay, alright, itu maksud dia. Okay, so tapi ada kekurangan untuk Anthony Lavoisier ni. Apa kekurangan dia? Dia tidak boleh classify, dia tak boleh kumpulkan semua elemen. Maksudnya ada elemen yang tidak boleh masuk dalam 4 kumpulan ni. Mungkin dia tak kenalah dengan, mungkin dia bukan gas, mungkin dia bukan non-metals, mungkin dia bukan metals, mungkin dia bukan metal oxide. So dia tak boleh nak masuk antara 4 kumpulan ni sebab tak ada sifat yang sama dia dengan kumpulan-kumpulan yang 4 ni. Okay, so itulah kelemahan Anthony Lavoisier punya development. Lepas tu saintis yang kedua, saintis yang kedua nama dia ialah Johann W. Dobereiner. Dobereiner lah. Dan dikenali dengan Dobereiner. So Dobereiner dia jumpa penemuan. Dia jumpa satu penemuan. Dia kata dia jumpa waktu tu dia jumpa 3 elemen, 3 elemen, and then elemen-elemen ni berat dia lebih kurang sama. Berat ni maksudnya atomic mass dia. Atomic mass dia lebih kurang sama. So dia kata bila atomic mass ni lebih kurang sama, ketiga-tiga elemen ni dia ada sifat kimia yang sama. Same chemical properties. So 3 elemen ni dia duduk dalam satu kumpulan. So kumpulan ini kita panggil sebagai triads. Bukan street art. Yang tu street art yang melukis kat dinding tu. Yang ni triads. Triads. Triads ke triads ke ikutlah. So triads ni tri ni 3. Maksudnya dalam satu triads dia ada 3 elemen. So 3 elemen ni apa yang sama? Dia punya sifat chemical properties. Dia punya chemical properties is similar. So dia duduk dalam satu triads. And then dia dapati dalam satu triads tu, so setiap elemen yang duduk dalam triads ni ada 3 kan. Ada 3 elemen yang duduk dalam satu triads. And then dia kata dalam satu triads ni, contoh macam ni, kita tengok ni, macam lithium, natrium dan lithium, sodium dan juga potassium. So lithium, sodium, potassium ni, lithium berat dia 7. Atomic mass dia 7. Potassium atomic mass dia 39. Sodium atomic mass dia 23. So dia kata 23 ni ialah average bagi atomic mass untuk lithium dan juga atomic mass untuk potassium. Average. Maksudnya 7 tambah 39, kita bahagi 2, kita dapat 23. So itulah atomic mass bagi sodium. So itulah yang dia jumpa waktu tu. So waktu tu Dobereiner ni dia membuka mata-mata saintis yang berikutnya. Dia tunjuk hubungan antara chemical properties dan juga atomic mass. Maksudnya ada hubungan antara atomic mass dengan chemical properties. So ada hubungan antara dua tu. And then dia punya penemuan tu diteruskan oleh saintis yang seterusnya, iaitu John Newlands. John Newlands dia memperkenalkan satu sistem, iaitu sistem law of octaves. Law of octave. Hukum oktav. So oktav ni merujuk kepada 8. 8. So macam mana dia susun? John Newland ni dia susun ke semua elemen yang ada ketika itu mengikut increasing atomic mass. Maksudnya pertambahan berat. Maksudnya dia susun lah. Dia susun macam ni. Gambaran dia macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Katakan ni elemen A, elemen B, C, D, E, F, G, H. Dia susun macam tu daripada kiri ke kanan. So daripada kiri berat yang paling ringan. Katakan ni berat dia 1, B berat dia 2, C 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. And then bila dia dah susun macam tu, and then dia find out yang elemen yang ke-8, iaitu elemen H, dia punya sifat dia
chemical properties dan juga physical property dia sama macam elemen yang pertama. So maksudnya elemen yang ke-8 sifat dia sama, chemical property sama, physical property sama, sama dengan elemen yang pertama. Sebab tu dia kata ini ialah law of octave, hukum oktav, hukum 8. Maksudnya yang ke-8 mesti sama dengan elemen yang pertama. So bila dia susun macam ni, bila duduk elemen yang ke-9, okay, contoh lepas H, A, B, C, D, G, H, I, okay, katakan elemen I, J, K, L, M, N, O, P, Q, macam tu. Okay, so lepas elemen H kita ada elemen I. Ini contoh je, awak jangan ni contoh cikgu nak bagi awak nampak. So lepas elemen H ada elemen I. Okay, elemen I katakan berat dia 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So elemen H ni dah kira consider elemen yang pertama. Elemen yang pertama sebab dia 1 sampai 8, lepas tu pop start satu balik. So elemen I, elemen yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemen P. So elemen P dengan elemen I, dia punya chemical dan juga physical properties dia sama. Okay, mengikut law of Octavius yang diperkenalkan oleh Newlands. Boleh Boleh Alright. Tetapi ada John Newlands ni dia pun menunjukkan satu benda, iaitu dia tunjukkan bahawa elemen-elemen ni dia ada satu pattern. Ada satu pattern maksudnya trend lah. Dia ada satu trend dia macam tu. Okay. And then kita tengok saintis yang berikutnya. Okay, saintis yang berikutnya ialah Lothar Meyer. Okay. So Lothar Meyer macam cakap Cina sikit, Lothar Meyer dia tidak susun elemen. Dia tak susun elemen. Apa yang dia buat, dia hanya buat graf sahaja. Okay, dia hanya plot a graph atomic volume against atomic mass. Dia buat satu graf. Jadi bila dia buat satu graf, dia dapat satu curve. Okay, dia dapat satu curve. Okay, so macam mana curve tersebut, cikgu pun tak pasti sebab waktu tu kita tengok tahun bila? Tahun 1830 dengan 1895. Mungkin waktu tu tak ada kamera ke, tak ada video apa-apa lagi ke kan yang untuk record graf dia. So cikgu pun tak pasti graf dia macam mana. So awak boleh Google ke dan sebagainya, awak tengok graf dia macam mana. Okay, so bila dia plot graf atomic volume against atomic mass, so graf dia lebih kurang macam ni lah. Okay, so dia plot satu graf. Yang ini ialah atomic mass, yang ini ialah atomic volume. Okay, atomic volume ni maksudnya isi padu lah. Kan atom kan dia macam bentuk bola kan, bentuk sfera. So dalam tu kan macam ada ruang kosong. So itulah kita panggil sebagai volume, dia punya space dalam tu. Okay, so dia plot macam tu and then dia dapat satu curve. Okay, so curve tersebut cikgu tak pasti bentuk dia macam mana. Okay, tetapi apa yang dia dapat daripada curve tu, dia kata daripada curve tu, dia kata elemen, okay, elements with similar chemical properties, dia duduk pada position yang equivalence position. Elemen yang ada chemical properties yang sama, dia duduk pada equivalence position. Maksud dia macam ni. Okay, maksud dia gini. Contoh, kita dapat satu curve, cikgu tak pasti curve dia macam mana. Okay, curve dia macam ni ke, ataupun macam ni ke, tak pasti. Okay, katakan curve dia macam ni. Okay, katakan elemen A, dia punya jarak dia daripada curve ni kat sini. Contoh contoh. Ni elemen A punya. Dia plot lah. Lepas tu elemen B, katakan jarak dia dekat sini. Elemen B punya plot. Ni elemen A punya plot. So dia punya jarak plot tu, elemen tu dengan dia punya curve tu lebih kurang sama, equivalence. So dia kata elemen ni, dua elemen ni dia ada sifat chemical properties yang sama. Senang kerja dia. Boleh lah. Okay, right. So kalau kita tengok buku teks, dia ada katalah,
Okay, dia kata dekat dia punya curve tu, okay, dekat dia punya curve, duduk dekat peaks. Peaks tu maksud dia puncak. So bila kata puncak, maksudnya dia punya curve tu akan bentuk macam inilah. Dia macam bentuk U macam tu, curve. Okay, so dia ada peak. Okay, peak tu dia punya puncak, this one. Okay, so dia kata dekat dia punya peak tu banyak elemen-elemen metal macam lithium, sodium, potassium, rubidium, okay, yang duduk pada peak tersebut. Okay, and then dia punya tu equivalence lah. Maksudnya dekat sini, 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 macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Cikgu pun tak pasti bentuk graf dia macam mana. So lebih kurang macam tu lah. Okay, boleh Okay, itu Lauder-Meyer. Yang seterusnya ialah, kita tengok pakcik seterusnya. Yes, pakcik Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev ni orang kata dia famous lah. Okay, Dimitri. Kita biasa dengar nama Dimitri. Okay, nama-nama yang sebelum ni kita tak biasa dengar. Dobrynin, Anton Lavoisier, Newlands mungkin pernah dengar kan. Nama negara ke apa tak tahulah. Tapi Dimitri ni biasa kita dengar nama ni. Okay, so Dimitri ni apa yang dia buat? Yang pertama, dia susun elemen tu mengikut ascending order of atomic mass. So dia macam Dobrynin tadi. Dia macam Newlands yang octave law. Okay, law of octave. So dia susun elemen daripada ringan kepada berat mengikut dia punya atomic mass. So macam inilah lebih kurang. Okay, dia susun elemen A, B, C, D, E, F, G macam tu. Okay, so dia susun A berat dia 1, contoh B 2, 3, 4, dia susun macam tu. Okay, mengikut increasing atomic mass. Daripada kiri ke kanan dia susun macam tu. And then unsur dengan elements with similar chemical properties, okay, dia akan dudukkan dalam satu kumpulan. Macam tu. So sebenarnya dia hampir sama tau. Hampir mirip-mirip dengan tabel kita sekarang ni. Okay, kalau kita tengok kita punya tables, okay, table sekarang ni yang kita guna pakai this one. Okay, kalau awak tengok, okay, ini table yang kita guna sekarang ni. Okay, so cikgu nak bagi gambaran macam mana Dimitrov ni susun. So yang pertama dia letak hidrogen. Okay, hidrogen, and then lepas tu pergi straight ke belah kanan kita ada helium. So dia dalam satu row, satu barisan daripada kiri ke kanan. So kita tengok hidrogen berat dia ialah 1. Kita tengok nombor bawah. Atas tu proton, bawah tu ialah atomic mass 1. Nampak? Lepas tu pergi ke kanan, satu line yang sama kita jumpa helium. Helium berat dia ialah 4. So nampak dia susun daripada kiri ke kanan tetapi mengikut urutan menaik dia punya atomic mass. Okay, and then dekat bawah dia kita ada lithium. Nampak? Lithium berat dia 7. Sebelah lithium ialah beryllium. Berat dia 9. So bernaik. Nampak Lepas beryllium straight pergi hujung sini kita ada boron 11 berat dia. Karbon 12. Nitrogen 14. Sampailah neon 20. So dekat situ dia punya berat tu menaik. Okay, and then elemen yang ada sifat chemical properties, dia duduk dalam satu kumpulan. Senang kata macam inilah, dalam satu barisan yang menegak, okay, yang vertikal, menegak kita panggil sebagai kolom, melintang kita panggil sebagai row. Baris, row dan juga kolom yang menegak. So yang menegak ni kita kata dia dalam kumpulan yang sama. So kalau kita tengok kat sini, hidrogen, lithium, bawah lithium kita ada sodium, potassium, rubidium, kalsium, francium. So dia duduk dalam satu row, dalam satu kolom yang sama. So kita kata dia duduk dalam kumpulan yang sama. Bila dalam kumpulan yang sama, dia ada sifat chemical properties yang sama. Itu maksud dia. Boleh Tapi elemen-elemen semua ni dia susun mengikut increasing atomic mass. Tetapi dia akan duduk dalam satu kumpulan yang sama. Memang hebat dia susun. Sebab itulah dia ni dikenali. Sebab dialah pencetus. Dialah pencetus. Dialah percikan-percikan api kecil yang membawa kepada api yang besar. Contoh. Contohlah. So dialah pencetus untuk
table yang moden yang kita guna sekarang ni. Okay, so tapi bila dia susun tu, dia akan tinggalkan ruang kosong. Okay, dia meninggalkan ruang kosong. Allahu Akbar. Okay, sekejap. Okay, dia ada meninggalkan ruang kosong di sana. Empty spaces were allocated for element yet to be discovered. So dia ada tinggalkan ruang kosong. Kenapa dia tinggalkan ruang kosong? Sebab waktu itu tahun 1907 dan 1834 ada elemen-elemen yang masih belum dijumpai ketika itu. So dia meninggalkan ruang-ruang kosong itu untuk saintis-saintis yang selepas-lepas dia nanti, lepas dia dah mati ke apa, saintis-saintis yang lain yang jumpa elemen-elemen baru tu boleh guna dia punya table tu and then boleh top up sahaja dalam ruang-ruang kosong tersebut. Tu maksud dia lah. Okay, so Dimitriev ni dia berjaya predict. Okay, dia berjaya predict existence and properties of unknown element based on the properties of element above and below it in the tables. Okay, so maksudnya dia berjaya meramal elemen yang tidak dikenali. Contohnya macam dia jumpa satu elemen, and then elemen ni kita nak macam kita tak tahu dia punya macam mana dia punya existence, dia punya properties dia macam mana, kan, dia punya sifat dia macam mana, kita tak tahu. So kita boleh predict okay, berdasarkan elemen yang atas dan bawah dia. Macam itulah lebih kurang. Contoh dia macam mana nak kata sekejap, ada tak dalam ni? This one. Okay, this one. Right. So contoh dia macam ni lah. Ada satu soalan ni. Okay. Contohnya dia kata macam ni. Eka aluminium. Eka aluminium ni satu elemen yang baru. Ni soalan so soalan dia berdasarkan based on Mendeleev discovery, explain how he can predict the properties of Eka aluminium. So waktu tu elemen yang baru dijumpai. So kita tak tahu dia punya sifat dia macam mana. Tapi kalau kita ikut model Dmitry Mendeleev ni, kita boleh predict, kita boleh agak-agak. So macam mana nak agak-agak? Kita boleh tengok kan bila kita dah jumpa elemen yang baru, kan kita top up dalam table tu kan. So bila kita dah top up dalam table tu, kita boleh tengok elemen yang atas tu. Macam inilah lebih kurang. Macam mana nak bagi awak faham ya? Sekejap. Contoh ni kita punya bentuk periodic table okey. Okey. So ini ada 2 kumpulan, so ini ada 10. Okey, ni kumpulan. Okey, ni kita ada Allahuakbar. Kita ada row. Ni kita panggil row ni. Melentang ni row row barisan. Okey, ada barisan. Okey, katakan elemen yang baru tu dijumpai and then kita letakkan dekat sini. Okay. Kenapa nak letak kat situ? Sebab dekat sini dah penuh, sini dah penuh, sini dah ada. Yang ni semua dah dijumpai ni. Yang tik ni semua dah dijumpai. So bila kita jumpa elemen yang baru, kita letak kat sini. Bila jumpa lagi elemen yang baru, letak dekat sebelah dia. Jumpa lagi, letak dekat sebelah dia. Macam tu. So bila kita top up dalam table tu, okay, yang atas-atas ni semua dah penuh lah ni. Yang ni semua dah penuh dah. Semua dah ada dah elemen-elemen yang dah dijumpai. So bila kita jumpa elemen yang baru, kita letak kat situ. Okay, bila katakan sini dah penuh, sini kosong, letak kat sini. So kita boleh agak dia punya properties tu, kita tengok elemen yang atas. Okay, tengok elemen yang atas dia. Sebab apa? Sebab bila kita letak kat sini, maksudnya dia kepunyaan grup yang ini. Dia kepunyaan grup tu. Yang ini grup 3. Grup 13. So dia kepunyaan grup 13. So grup 13 kita dah tengok dah tadi, Mendeleev dia susun mengikut similar chemical properties. Maksudnya bahan yang ada sifat kimia yang sama, dia akan duduk dalam satu kumpulan yang sama. So elemen yang baru tu bila dia duduk dalam grup 13, so chemical properties dia samalah macam elemen-elemen yang berada di atas-atas ini, yang duduk dalam kumpulan yang sama. Itulah dia punya great discovery dia. Sebab itulah dia dikenali ketika itu, Dmitry Mendeleev. Sebab dia punya sistem susunan tu waktu tu memang terbaiklah ketika itu. Okay, boleh Alright. Okay, last kali. Okay, saintis yang last kali ialah Henry Moseley. Okay, Henry Moseley.
Okay, Pakcik Henry Moseley, yang ni memang handsome orangnya. Kalau awak tengok gambar dalam buku teks pun memang handsome. Okay, rambut sikat tepi, ada misai sikit, janggut tak ada lah. Okay, yang penting rambut sikat tepi, mahal tu rambut tu. Lepas tu ada line pula kat tengah-tengah tu. Ui, dahsyat rambut dia. Okay, so Henry Moseley ni, dia ambil saja model yang diperkenalkan oleh Dmitri Mendeleev. Cuma dia susun elemen itu mengikut increasing proton number. Increasing proton number. Maksudnya susunan itu daripada kiri ke kanan and then pergi ke bawah, dia mengikut urutan menaik proton number. Okay, dia seorang saja yang ikut proton number, yang lain semua ikut atomic mass, berat dia. Sebab itulah kalau awak tengok table, kalau awak tengok table yang ini, awak tengok this one. Kalau kita tengok nombor bawah, contoh hydrogen, kita tengok nombor bawah, kita akan jumpa itu ialah nombor atomic mass. Kalau kita tengok nombor yang atas, yang itu ialah proton number. So proton number hydrogen 1, pergi ke belah kanan, helium proton number 2, dan pergi ke bawah, lithium 3. Nampak? Beryllium 4. So nampak tak dia menaik? Proton number tu menaik. Dia naik satu. Sebab tu dia kata increasing order. Dia menaik one by one. Naik satu. Beryllium 4, boron 5, 6, 8, neon 10. Lepas tu pergi kat bawah pula, line yang ketiga, row yang ketiga. Sodium 11, magnesium 12, pergi hujung, aluminium 13, 14, sampai argon 18. Pergi yang bawah 19. Berterusan sehinggalah barium. Barium proton number, kita nombor atas, proton, ingat atas, proton number 56. Lepas 56, 57 sampai 71 dia tak masukkan dalam table. Dia tarik bawa keluar, dia letak di bawah. So nampak 56 barium, and then bawah ni kita ada lanthanum 57, 58, 59 sampailah 71. Barulah sambung kepada hafnium, HF 72. 73 terus sampai radon 86, pergi kat bawah. Francium 87, radium 88. Lepas 88, 89 sehingga 103 dikeluarkan duduk di bawah, iaitu actinium 89 sehinggalah 103, lawrencium LR 103 proton number. Lepas tu barulah sambung balik kepada RF, rutherfordium 104, dia punya proton number. So yang bawah-bawah ni semua elemen-elemen yang baru dijumpai. So sekarang ini kita sudah ada sehingga elemen organescent, iaitu proton number sebanyak 118. So itulah susunan yang dibuat oleh Henry Moseley. Dia susun mengikut increasing proton number. So yang ini memang famous soalan dalam memang soalan exam, memang famous. Dia tanya apakah basic principle untuk susunan elemen di dalam periodic tables. Again, cikgu ulang, apakah basic principle for the arrangement of metals in the periodic tables. So dia nak susun elemen ni mengikut prinsip apa? So jawapan dia ialah increasing proton number. Increasing proton number. Kita ikut yang paling latest, iaitu Henry Moseley. Boleh Okay Alright. Okay, so dengan itu sekian sahaja berkenaan dengan development, pembangunan periodic tables daripada dulu sehinggalah table yang kita guna sekarang. So kalau kita tengok Moseley, dia sehingga tahun 1915. So sehingga kini tahun 2021 table dia masih digunakan. Cuma kalau ada elemen yang baru, dia akan top up saja di bawah. Macam cikgu terang macam ni lah tadi. Macam ni. Nampak So sekarang ni elemen kita dah sampai kat sini dah. Ni 118. So misal kata contoh, dia jumpa lagi elemen yang baru. So dia akan bagi proton number dia 119, dia akan duduk di sini. Ini elemen
119 dia punya proton. Jumpa lagi elemen yang baru, duduk di sebelah dia, 120 dia punya proton number. Macam tu. So that's why semakin lama table ni dia semakin panjang. Semakin panjang dan semakin banyak elemen. Sebab makin banyak elemen-elemen baru yang sudah dijumpai. Tetapi banyak juga elemen-elemen yang dah dijumpai tetapi tidak boleh masuk dalam table. Sebab kita masih tak tahu dia punya sifat dia. Macam orang baru, kita macam kenal orang baru, kita tak tahu dia macam mana kan. Dia ni panah baran ko, sensitif ko, kan. Kita tak tahu dia macam mana. Macam itulah lebih kurang. Okay. And then ada juga persoalan, yang ni soalan bukanlah soalan exam. Okay, tetapi bila kita ajar topik ni, bila cikgu ajar topik ni, dia mesti akan ada yang tanya, cikgu, kenapa ada 2 row dekat bawah ni? Kenapa lepas barium 57 sampai 71 dan juga lepas radian 89 sehingga 103, elemen-elemen ni dikeluarkan daripada periodic tables. Okey, so jawapan dia sebab kesemua elemen ini yang duduk dekat bawah ni, bahagian bawah ni, okey, dia ada 2 sebab. Sebab yang pertama, dia ialah blok yang lain. So nanti bila awak belajar higher levels, awak akan jumpa pula perkataan block, B-L-O-C-K. Blok ni maksudnya kumpulan besar. Okay, so dalam periodic tables, ini tak masuklah dalam cover dalam syllabus SPM awak, tapi untuk awak tahu, should be fine. So dalam periodic table dia ada 4 blok. Blok S tu ialah 2 blok yang ini. Yang ni inilah. Okay, ni blok S. Allahu Akbar. Ni blok S. Yang ini blok P. Yang tengah ni blok D. Blok D. Dia macam blok D kan, blok desemara cahaya. D apa? D apa lupa. Semara cahaya. Blok D apa? Tahu nama blok D lupa. Tak ingat lah, biarlah. Ingat C je, cahaya, desemara cahaya. Okay, ni blok S, blok D, blok P dan bawah ni ialah blok F. Blok F. Okay. So bila kalaulah elemen yang bawah ni dia letak dalam tables, so dia akan masuk dalam blok D. Blok D. Dia akan duduk di tengah, di bahagian tengah tu blok D. Blok D ni sifat dia lain. Blok F ni sifat dia lain. So dia nak dia kena tarik word keluar. Macam tu. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dia ialah inner transition, dia peralihan daripada metal kepada non-metal. So sifat dia ni pelik-pelik. Biar orang kata macam itulah. Senang kata yang bawah-bawah ni, blok F ni ialah manusia-manusia yang mempunyai abilities yang pelik-pelik. Contoh, macam dia boleh panjang tangan dia, dia boleh besarkan kepala dia, boleh cabut kepala pasang balik. Macam itulah lebih kurang. Dia ada super power lah lebih kurang. Sifat dia lain-lain, pelik-pelik daripada elemen-elemen yang ada dalam table dekat atas tu. Macam tu. Okay, bahasa mudah faham. Okay, right. So sekian saja daripada cikgu untuk bahagian yang pertama. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu, boleh PM, boleh call lah. Boleh PM, boleh komen kat bawah sebab nanti cikgu akan post kat YouTube dan sebagainya. Okay, so sekian. Next kita akan sambung basic principle. Okay, kita akan sambung lagi details lagi dalam. Okay, so untuk history, sejarah apa semua dah habis. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.